Hai semua. Okey. Hari ini saya terpaksa buat video sebabkan saya punya internet unstable. So let's proceed with our subject, which is business communication. Okey, apa maksud komunikasi? Komunikasi adalah proses untuk berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi idea, berkongsi perasaan, berkongsi pemikiran dengan orang lain. Okey, ingat, komunikasi ada 3 perkataan yang penting. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah message, dan yang ketiga adalah saluran, iaitu channel. Okey, jadi untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita mestilah menggunakan saluran ataupun channel yang mudah difahami. Okey, apakah channel yang mudah difahami ni? Okay, channel-channel yang mudah difahami, kita ada 3 kaedah, iaitu kita boleh buat secara penulisan, written, percakapan lisan dan juga perbuatan tanpa lisan. Okay, perbuatan tanpa lisan ni seperti menulis surat, menulis email, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Lisan macam biasalah kita bercakap. Okay. Perbuatan tanpa lisan juga termasuklah juga bagi pergerakan badan kita. Okay. Pergerakan badan juga dikira sebagai salah satu kaedah komunikasi seperti yang digunakan oleh mereka yang tidak mempunyai keupayaan untuk bercakap, seperti menggunakan sign language. Okay, untuk penulisan ada, bagi perniagaan ada 5 perkara, iaitu surat perniagaan, letter, business letter, report, laporan, memorandum, notis dan juga minit mesyuarat. Okey. Percakapan lisan pula untuk dalam perniagaan ataupun untuk bisnes, kita boleh menggunakan meeting, mesyuarat, perbincangan, perbualan, telefon dan juga presentation. Jadi these 4 things, 4 perkara ini mestilah digunakan ataupun kebanyakannya digunakan di dalam perniagaan, dalam organisasi kita. Okay, mesyuarat macam biasalah, meetings, ya, perbincangan, perbualan telefon dan juga presentation. Okey, perbuatan tanpa lisan pula seperti body language, face expressions, eye contact iaitu perhubungan mata, komunikasi melalui sentuhan dan juga nada suara. Nada suara juga dikira sebagai perbuatan tanpa lisan. Okey, apakah kepentingan komunikasi dalam urusan perniagaan? Kenapa pentingnya communication? Kita hari-hari berkomunikasi, tapi kenapa you all mesti belajar juga business communication? Okey, antara kepentingan berkomunikasi dengan berkesan di dalam urusan perniagaan adalah yang pertama, untuk menunjukkan profesionalisme kita. Okey, let's say kalau kita nak berkomunikasi dengan customer, apakah medium yang sesuai untuk kita gunakan? Mungkin kita boleh email, mungkin kita boleh gunakan WhatsApp ataupun Telegram. Dan yang kedua, untuk menjaga hubungan dengan pihak luar seperti bank, customer, supplier and so on lah. Dan untuk menunjukkan image yang positif selain daripada kita menunjukkan identiti corporate. Okay. Next one. Okay, selepas bahagian isi kandungan, so the next one adalah bahagian penutup. Okay, untuk penutup, pastikan dalam paragraf penutup tu make sure ada remarks ataupun ucapan ringkas seperti kerjasama daripada pihak tuan amat dialu-alukan, ataupun maaf sekiranya menyebabkan kesulitan. Okey, lepas dah ada kata-kata pujian macam tu, and then the next one adalah moto syarikat sekiranya ada. Kalau tak ada, tak perlu letak lah. And then selepas itu macam biasalah, ada yang benar, yang menjalankan tugas, semua tu. And then nama, tanda tangan, nama dan juga jawatan orang yang tulis surat tu. Okey.
Seterusnya ada setengah surat perlu diberikan salinan kepada CC2. Carbon copy kepada siapa. So, boleh nyatakan di bawah surat tersebut salinan adalah kepada siapa, kepada pengurus ke dan sebagainya lah. Yang tu you all boleh tengok dalam nota juga. Dan sekiranya ada lampiran, bagi tahu ada lampiran apa kat belakang seperti brochure, borang tempahan, invoice and so on. Itu sahaja untuk surat perniagaan. Selepas ini kita pergi kepada pengucapan awam ataupun public speaking. Guys, untuk public speaking, public speaking ataupun pengucapan awam, yang ni saya rasa semua orang dah pandai ikut bercakap kan. Dan saya rasa you all semua lagi pandai bercakap dalam melontarkan idea kepada orang lain. So, saya just nak bagi tahu guideline untuk membuat public speaking. Public speaking terbahagi kepada 3 bahagian yang penting ya. Ada yang pertama adalah bahagian pengenalan, kemudian bahagian isi kandungan dan yang terakhir adalah penutup. Apa tujuan kita, kenapa kita perlu ada skills untuk public speaking? Yang pertama adalah untuk memberikan idea kepada orang lain. Idea-idea yang yes, kita memang ada idea, tapi macam mana cara idea itu disampaikan kepada orang lain? Jadi kita kena guna teknik-teknik yang dapat menarik audiens kita lah. Apa teknik-teknik yang menarik untuk tarik perhatian audiens? Yang pertama, biasanya kita akan tanya soalan. Biasanya kita akan start dengan tanya soalan, asking questions. Ataupun kita boleh pulakan dengan melakukan penceritaan, melakukan guna petikan, ataupun kita just quote. Mungkin kita boleh start dengan games. Itu adalah perkara-perkara ataupun teknik-teknik biasa yang mana kita boleh nak tarik audiens supaya mendengar apa yang kita nak buat ataupun apa yang kita nak cakap. Jadi langkah-langkah untuk membuat pengenalan, yang pertama macam biasa, salam ataupun good morning, ataupun kita boleh cakap terima kasih sebab dengar saya punya pembentangan hari ini. And then gunalah teknik seperti menarik perhatian pelajar lah, seperti pelajar pula, menarik perhatian audiens lah, macam pantun ke, bercerita and so on lah. And then you must preview apa yang kita nak cakap. Let's say kalau you nak cakap pasal Facebook, so you bagi tahu dulu, hari ni saya nak bercerita mengenai kebaikan Facebook kepada pelajar, kepada masyarakat awam, kepada warga emas contohnya. And then baru kita mulakan dengan seterusnya adalah isi kandungan. Isi kandungan yang adalah bahagian yang paling panjang, iaitu yang paling lama sahaja. So dalam public speaking, masukkan hanya isu-isu utama dan isu-isu sokongan. Jangan melirik-lirik, kerana kalau kita melirik, orang akan rasa bosan untuk mendengar kita punya presentation, kita punya public speaking. Contohnya macam kebaikan pertama Facebook adalah dapat menjalinkan ikatan yang erat di antara rakan-rakan yang lama terputus hubungan. Jadi itu adalah yang pertama. And then yang kedua adalah you just go straight to the point dan elaborate your content precisely, not just shortly but precisely. Isi kandungan adalah benda yang paling penting, sebab dalam isi kandungan ia menunjukkan apa yang kita nak cakap. Alright. So, bahagian yang ketiga yang penting adalah bahagian penutup, conclusion. Untuk conclusion, you just conclude balik apa yang you dah cakap sewaktu isi kandungan. Kalau nak lagi menarik, you buat satu remarks penutup ataupun you letaklah petikan ataupun pantun kalau you pandai berpantun, ataupun anything yang boleh orang rasa suka dengan apa yang you bercakap. Sebenarnya pengucapan awam ni dia tidak susah, tapi dia memerlukan untuk kita praktis. Saya tahu ramai yang
malu untuk membuat presentation, malu untuk bercakap di depan orang. It's okay. Kita sekarang dah ada new norms kan. So the new norms, you boleh guna you punya lappy, you boleh guna you punya handphone untuk record apa yang you cakap. Macam saya buat sekarang ni. Okay. So good luck in your activity. Ada 4 soalan yang saya ada attach di dalam Google Classroom. So please make sure untuk pilih satu sahaja soalan and then make a video duration for 2 minutes and then send it to me by Telegram. Okay, bye.